Beralih ke Sabah, antara fokus kepentingan dan kebajikan rakyat, keutamaan kerajaan Sabah. Langsung ke Kota Kinabalu bersama Suaran Shah. Suaran, silakan. Ya, Sahih. Kepentingan dan kebajikan rakyat menjadi keutamaan kerajaan negeri dalam perancangan pembangunan yang dilaksana. Pelbagai kemudahan infrastruktur disediakan bertujuan meningkatkan tahap pembangunan dan kemajuan negeri termasuk di luar bandar. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Junor berkata, kemudahan bekalan air, elektrik dan jalan raya juga diberi keutamaan khusus untuk diperbaiki dan dinaik taraf dari semasa ke semasa. Beliau berucap dalam Majlis Jamuan Negeri Sabah sempena sambutan ulang tahun kelahiran rasmi ke-74 yang di-Pertua Negeri Sabah di Menara Kinabalu. Datuk Haji juga mahu sistem penyampaian perkhidmatan awam lebih cekap dan telus selain menggalakkan budaya kerja berprestasi tinggi. Perkhidmatan awam yang cekap menjadi asas kejayaan pembangunan negeri yang dirancang. Ini selaras matlamat kerajaan negeri bagi memastikan negeri ditadbir urus dengan cekap agar proses pembangunan berjalan lancar. Dalam majlis ini yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman dan isteri Tuan Faridah Tusin menjadi tetamu kehormat. Mini Karnival Tekun Madani menjadi landasan penting memperkasa ekonomi usahawan mikro luar bandar, khususnya di Sabah. Menerusi karnival ini, jaringan sokongan usahawan tempatan dapat diperkukuh. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, inisiatif Tekun Nasional ini juga berupaya membangunkan masyarakat desa secara menyeluruh dari aspek ekonomi, sosial dan kebudayaan. Saya yakin seperti mana penganjuran Karnival Tekun di Kota Belud tempoh hari yang mana telah berjaya meraih ataupun menjana pendapatan usahawan kecil sehingga 158,000 dalam tempoh 3 hari, dan pada saya itu merupakan satu sumbangan kita menyediakan platform kepada usahawan-usahawan tamu, dan untuk ini saya ucap terima kasih kepada Tekun Nasional dan juga semua agensi, semua pihak yang terlibat menganjurkan karnival seperti ini. Beliau ditemui selepas merasmikan Mini Karnival Tekun Madani dan Tapak Desa Inobong sempena Pesta Keamatan Parlimen Pinampang 2025. Datuk Iwan yang juga ahli Parlimen Pinampang memaklumkan 4 tamu desa telah dinaik taraf di Pinampang tahun lalu. Ia melibatkan tamu desa Inobong, Babagon, Togudon dan tamu desa Mahandoi. Hari Penternak, Peladang dan Nelayan HPPN Peringkat Negeri Sabah akan diadakan di Tawau dan Suk Keningau Julai depan. Ia sebagai persediaan HPPN Peringkat Kebangsaan yang akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC bermula 1 hingga 3 Ogos depan. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Arthur Joseph Kurup, acara tahunan ini bakal menghimpunkan pelbagai agensi dan usahawan. Pelbagai pengisian diadakan antaranya pameran pertanian moden, jualan hasil tani, demonstrasi teknologi dan sesi padanan perniagaan. Kita akan mula dengan Road to HPPNK, iaitu 5 hari bulan kita akan kick off di Tawau. Dan seterusnya kita akan datang ke Pekan Suk pada 18, 19 dan 20 hari bulan Julai, dan majlis ataupun kemuncaknya akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 1 hari bulan Ogos tahun 2025. Beliau ditemui media selepas merasmikan pasar tamu rancangan belia Tiulun di Suk Keningau. HPPN diadakan bagi menghargai sumbangan golongan petani, penternak dan nelayan dalam memastikan keterjaminan makanan negara. Dalam masa sama menjadi medan mempamerkan kejayaan sektor agro makanan tempatan serta ruang perkongsian ilmu, peluang pekerjaan dan teknologi baharu dalam sektor pertanian. Daerah Beluran bakal mempunyai pelan pembangunan bagi tempoh 10 tahun akan datang. Kajian pelan pembangunan ini sedang dijalankan Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS dengan kerjasama pejabat daerah Beluran. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Dato' Samad Jamri menyatakan pelan tersebut merangkumi pelbagai aspek untuk pembangunan jangka panjang daerah berkenaan.
Itu yang kita lihat agar dapat satu kajian menyeluruh akan menjadi platform kita untuk membangunkan daerah Beluran ini di lebih kepada masa depan di kawasan kita. Beliau bercakap kepada pemberita sempena lawatan kerja bersama pejabat daerah Beluran dan IDS di Pulau Langkayan, Beluran. Sementara itu, Pegawai Daerah Beluran Roger Apollonius berkata pihaknya komited membantu IDS menjalankan kajian terperinci selaras aspirasi Pelan Pembangunan Daerah Beluran 2025-2035. Tujuan kita memohon kepada pihak IDS untuk menjalankan kajian pembangunan strategik daerah Beluran ini adalah untuk menyediakan satu plan yang boleh menjadi alat tuju kepada pembangunan daerah Beluran mulai pada 2025 sehingga 2035. Banyak sebenarnya potensi yang kita boleh bangunkan di Beluran ini, khususnya daripada pihak IDS. Kita sedai upayalah untuk membantu di kawasan. Kalau boleh kita mahu dia boleh diimplement, boleh dijadikan rujukan dan juga dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kajian dijalankan IDS merangkumi sesi libat urus bersama Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM. Kolej Kemahiran Islam Sabah bakal ditubuhkan di Kota Kinabalu menerusi kerjasama Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia dan Yayasan Al-Bukhari. Ia bertujuan melahirkan pelajar yang menguasai ilmu agama, kemahiran teknik serta vokasional. Yang di-Pertua Usia Datuk Sapawi Ahmad berkata, ketika ini pihaknya masih menunggu kelulusan rasmi daripada Agensi Kelayakan Malaysia MQA. Apabila siap kelak, kolej ini akan menjadi pusat pendidikan holistik yang menggabungkan latihan kemahiran dan ilmu agama sekaligus melahirkan golongan profesional Muslim yang berkemahiran tinggi dan berdaya saing. InsyaAllah pada tahun ini mudah-mudahan dia akan berjalan sebab kita akan mulakan kolej ini di ibu pejabat kami di Kota Kinabalu melalui online untuk mendapatkan NQA daripada Kementerian Pendidikan Tinggi melalui Institut Kemahiran Islam Darul Rizwan, iaitu partner kita untuk menggerakkan kolej tersebut. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan program wacana pemikir anjuran Jawatan Kuasa Badan Dakwah Usia bahagian Lahadatu. Penemuan Kolej Kemahiran Islam Sabah bukti komitmen usia dalam memperkasa pendidikan Islam secara inklusif. Dalam masa sama menjadi pelengkap pelaksanaan Bulan Dakwah yang dilancarkan secara rasmi bulan ini di seluruh Sabah. Lebih 1,500 peserta termasuk pelancong menyertai tarian igal-igal serentak selama 1 jam di Padang Bandaran Sempurna. Acara julung kali diadakan sempena Pesta Regata Lepa ke-30 ini dicatat dalam Malaysia Book of Records MBOR. Di Tomi Media, Timbalan Pengerusi Penganjur Pesta Regata Lepa 2025, Abdul Aziz Abdul Pul tidak menyangka acara Eagleton kali ini menerima penyertaan ramai sekaligus melepasi sasaran 1,000 peserta. Alhamdulillah, ini adalah merupakan program yang pertama memandangkan ini satu pembaharuan. Tarian igal-igal yang kita akan ciptakan dalam Malaysia Book of Record. Igal-igal ini merupakan satu tarian tradisi bagi masyarakat Bajau di Sempurna dan merupakan instrumen dalam Regata Lepa. Sementara itu, pegawai rasmi MBOR Megat Faris Megat Muzaffar memaklumkan sejak ditubuhkan pada 1955, tarian igal-igal merupakan yang pertama direkodkan MBOR bagi acara kebudayaan di Sempurna. Untuk kebudayaan ini adalah yang pertama dan saya juga dimaklumkan bahawa program seperti ini telah pun wujud selama 30 tahun kan. Ya, tetapi ini pertama kali penyertaannya yang teramai dan itulah yang masuk ke dalam Malaysia Book of Records. Pada 29 hari bulan tu pagi kita ada pertandingan lepa tradisi dan pada malamnya kita akan mengadakan satu sangom mairan di mana kita akan dihiburkan dengan penglibatan artis-artis budaya Sempurna dan penyampaian anugerah tokoh. Dijangka lebih 50,000 pengunjung memeriahkan acara kemuncak Pesta Regata Lepa pada 29 Jun ini.
Baik saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Silakan Sahi. Baik Suaran, terima kasih.